الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. أما بعد. Sambungan ayat 81 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Dan Allah menjadikan untuk kamu dari apa yang Dia ciptakan adanya bayang-bayang, dhilal dan adanya naungan. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu daripada bukit buka itu ada akna dan sebagai tempat kediaman untuk kamu berlindung padanya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan Dia menjadikan untuk kamu pakaian-pakaian yang dapat memelihara kamu daripada kepanasan dan juga memelihara kamu daripada kesejukan, dan pakaian yang memelihara kamu daripada ba'sakum, kesusahan kamu, yakni dalam suasana semasa berlakunya peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, demikianlah Dia menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. La'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu menyerah diri. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Maka sekiranya mereka itu berpaling, sekiranya mereka berpaling juga, maka tugas kamu hanyalah menyampaikan dakwah yang jelas, yang terang ini. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka mengetahui akan nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yakni ingkar.
Baik, sebelum kita melihat satu persatu berhubungan dengan sambungan kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, dalam ayat terdahulu, ayat 80, berhubungan dengan nikmat dijadikan untuk manusia kulit-kulit binatang yang boleh digunakan sebagai rumah, yakni khemah, dibuat khemah yang mudah untuk dipindahkan semasa bermusafir atau boleh digunakan semasa bermukim. Dan boleh digunakan juga sama ada bulu biri-biri, bulu unta, bulu kambing sebagai suatu peralatan untuk manusia gunakan dalam kehidupan. Jadi berhubung dengan kulit binatang. Telah dinyatakan minggu lepas berhubung dengan satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Mana-mana kulit binatang yang telah disamak, maka ia menjadi suci. Berdasarkan kepada ayat ini dan hadis ini, para ulama mengambil dengan keumuman hadis ini ala jawazil intifa' bil aswafi wal awbar wal ash'ar ala kulli hal. Adalah harus untuk mengambil manfaat, mengambil faedah dengan bulu biri-biri, bulu unta, bulu kambing dalam apa sahaja keadaan. Sehingga kan innal malikiyah wal hanafiyah, para ulama malikiyah dan hanafiyah, para ulama dalam mazhab maliki dan hanafi mengatakan bulu daripada bangkai binatang dikira suci, harus untuk diambil manfaat daripadanya. Cuma yughsal, ianya boleh dibasuh kalau ditakuti ianya melekat padanya sesuatu yang wasakh, yang kotor atau yang tidak bersih. Yakni bulu binatang, kalau binatang tu dah mati, maksudnya tidak disembelih menjadi bangkai, bulunya boleh diambil. Dan pendapat ini diperkuatkan dengan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bi jildil maitah idza dubigha wa sufiha wa sya'riha idza wusila. Tidak mengapa mengambil kulit bangkai apabila ia telah disamak, termasuklah bulunya, bulu biri-biri, bulu kambing apabila ianya dibasuh. Imam Abu Hanifah menambah bahawa semuanya boleh digunakan al-qar was-sin wal-'idham, termasuklah tanduknya, giginya, tulangnya, seumpama bulunya juga, kerana semua benda-benda ini, anggota ini adalah tidak dikira menjadi najis dengan kematian binatang, tetapi para ulama lain menganggap ianya dikira najis apabila ia mati sebagai bangkai. Jadi perbezaan pandangan antara jumhur dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah agak lebih longgar dan mengatakan boleh digunakan walaupun sudah mati, bukan sahaja kulit. Berdasarkan hadis itu hanya sebut kulit sahaja apabila ia disamak, tapi Abu Hanifah kata tanduk pun boleh guna, gigi dan tulang. Biasa kalau tempat kita ni tanduk, kalau dulu dah tanduk apa, biasa letak dalam tanduk usah, buat sakut. Dulu mungkin tak ada hanger, kena buat nyakut baju, menyakut apa dia. Itulah itu sebab mungkin rusa, tanduk rusa-rusa tu dah disembelih. Ini merujuk kepada maitah, bangkai. Manakala Imam Ibn Shihab Az-Zuhri dan Imam Al-Laith bin Sa'ad mengatakan harus al-intifa', mengambil faedah dengan kulit daripada bangkai binatang sekalipun tidak disamak. Nas hadis menunjukkan keharusan itu apabila kulit itu sudah disamak, tetapi Imam Zuhri dan Anas mengatakan boleh digunakan walaupun tidak disamak, kerana ayat yang menyebut min juludil an'am adalah umum, sama ada kulit binatang yang hidup kemudian disembelih ataupun kulit binatang yang mati tanpa disembelih, yang menjadi bangkai. Ini pandangan yang nadir, yang tidak masyhur lah. Tapi jumhur mengatakan perlu disamak terlebih dahulu. Yang zahir daripada pandangan Imam Malik bahawasanya kalau disamak sekalipun la yuthar, tidaklah menjadi suci kulit binatang itu. Walaupun nas hadis menyatakan ayyuma ihabin, mana-mana kulit binatang yang telah disamak maka menjadi suci. Tetapi yang zahir daripada mazhab Imam Malik anna dibagh la yuthar, la yuthar atau la yutahhir. Sama itu tidak dapat menyucikan jildal maitah, kulit binatang, tetapi boleh mengambil faedah dengan benda-benda yang kering.
benda-benda yang kering, apa-apa bahan yang kering daripada binatang itu, tetapi tidak boleh wala yusalla alaih, tidak boleh ditunaikan solat di atasnya. Maksudnya kulit binatang walaupun sudah disamuk, di sisi Imam Malik tidak dianggap suci. Kalau kita nak buat sejadah tak boleh. Itu pandangan Imam Malik. Nak buat sejadah nak apa tak boleh. Dan tidak wala yukal fihi, tidak boleh dijadikan bekas untuk kita makan dalam bekas itu. Tetapi kebanyakan ahli Madinah termasuk penduduk Hijaz, Iraq mengatakan harusnya perkara itu. Maknanya kita dapat melihat adanya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama berhubung dengan al-iltifa' bijildil maitah, mengambil faedah dengan kulit binatang yang sudah mati. Sebab ayat ini membahaskan berhubung dengan wa min juludil an'am, adanya kulit binatang yang kamu gunakan sebagai khemah. Jadi sejauh mana hukum keharusan itu, maka ada sedikit perbezaan dalam kalangan ulama. Tapi jumhur mengatakan harus boleh guna dengan syarat ianya sudah disamak. Yang masyhur di sisi Imam Malik mengatakan bahawa kulit khinzir, kulit babi tidak termasuk dalam hadis ni, walaupun hadis ni sebut umum. Hadis ni sebut ayyuma ihabin dubira faqad tahura, mana-mana kulit binatang yang telah disamak maka menjadi suci. Mazhab Malikiyah mengatakan tidak termasuk dalam hadis ini adalah kulit khinzir. Begitu juga di sisi Imam Syafi'i, al-kalb, anjing, la yuthar, tidak boleh dibersihkan ia dengan samuk kecuali kulit binatang yang dimakan dagingnya. Adapun kulit anjing, jildul kalb wa ma la yukalu lahmuhu, dan apa sahaja binatang yang tidak dimakan dagingnya maka tidak boleh disucikan ia walaupun dengan cara samuk. Di sini Dr. Wahbah Suhaili tidak menyebut pandangan-pandangan lain seperti pandangan mazhab Ahlul Zahir, pandangan mazhab Ahlul Zahir dan juga sebahagian ulama lain, termasuk pandangan yang ditarjihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, di mana mereka tu lebih longgar lagi. Kalau Abu Hanifah tu longgar dia tu setakat dia kata bukan kulit saja, tanduk pun boleh, gigi boleh, tulang boleh. Yang lebih ketat Malikiyah dengan Syafi'i, kalau tak disamuk tak boleh kecuali disamuk. Adapun kulit anjing dan kulit babi disamuk pun tak boleh. Tapi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam oleh Dr. Yusuf Qardawi, dalam bab ini dia mengungkapkan pendapat Ahlul Zahir yang diterjihkan pandangan itu oleh Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Dia kata hadis ni umum, hatta sekalipun kalau kulit ini sama tu kulit anjing, kulit babi pun dia kata boleh. Dia yang kata boleh, soal kita nak pakai tadi tak kita. Tu. Waktu kita ngaji ni kita kena open, terbuka. Bukan mana open kita nak terima semua tak. Untuk kita nilai mana yang kita rasa lebih tepat untuk kita ambil, kita ambil lah. Yang lebih munasabah dengan wakil, dengan realiti tepat kita. Kalau kita selesa dengan pandangan mengatakan kita nak ambil pandangan mengatakan hanya boleh guna kulit binatang yang disamuk, iaitu binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka cukuplah, setakat tu lah. Soal pandangan yang dianggap nadir, jangan didengar, ataupun kita merasa was-was boleh ke tak boleh, maka kita letak tepilah dulu. Kita berpegang kepada apa yang dipesan oleh Nabi SAW, da' ma yuribuka ila ma yuribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Baik, kita masuk pada ayat yang kita baca malam ni. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan, dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu adanya zilal, naungan, teduhan, bayang daripada apa yang dia ciptakan untuk kamu, seperti al-ashjar. Allah Ta'ala ciptakan pokok kayu. Waktu panas, waktu petang, waktu tengah hari kita boleh berteduh, bernaung di bawah teduhan pokok itu, ataupun bayang dengan sebab adanya bukit bukau ataupun binaan-binaan yang tinggi. Tastazilluna biha min shiddati harri syams, kamu dapat berteduh dengannya daripada keadaan panas matahari yang amat sangat, ataupun syiddati asfir riyah, ataupun bersangatan kencangnya angin yang bertiup.
Ini pernah kita bincang dalam ayat yang sebelumnya, dalam tak ingat ayat ke berapa, dia awal surah An-Nahl. Di antara nikmat Allah Taala kepada kita ialah apa dia? Yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Yatafayya'u zilaluhu, ada makhluk yang Allah Taala jadikan bayang-bayang benda itu ianya bergerak, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Kerana semuanya akur, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Maka kalau di dunia kita memerlukan kepada zilal. Zilal maknanya teduhan, naungan, tempat yang kita rasa selesa. Biasanya kalau waktu panas tengah hari ataupun waktu petang yang panas, kita merasakan berada di tempat yang teduh adalah lebih baik. Kita akan rasa lebih selesa dan lebih sedap lah berbanding berada di tengah panas. Maka lebih-lebih lagi ketika kita berada di alam akhirat, yang Allah Ta'ala gambarkan nikmat dan syurga. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah naungan, di bawah teduhan, zilal. Dan perkara itu bukan sahaja sabit dalam Quran, bahkan disebut dalam hadis Nabi, bahkan disebut dalam beberapa ayat lain. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud. Ada naungan, ada teduhan. Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, Allah Ta'ala sediakan untuk kita dalam syurga ada nikmat zilal, nikmat teduhan. Maka nikmat itu kita rasai semasa di dunia sebagai suatu nikmat yang perlu manusia syukuri. Ya, di pada mahsyar juga. Di pada mahsyar ketika keadaannya sangat kita kata sangat apa bahasa Kelantan kata gelewang. Orang yang sangat ramai, sangat sibuk, panas, matahari dekat. Orang-orang yang selesa adalah orang yang berpulang mendapat teduhan arasy Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala teduhkan mereka di bawah teduhan arasy-Nya pada hari yang tidak ada Tuhan melainkan teduhan-Nya. Itu hadis itu biasa kita dengar kan. Imam yang adil, pemuda yang hidup beribadat kepada Allah, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan memiliki harta untuk melakukan perbuatan yang kecil, lalu dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh, seorang lelaki yang mengingati Allah ketika dia bersendirian sehingga mengalir air matanya kerana takut kepada Allah. Maka ketujuh golongan ini diberi jaminan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, mereka akan mendapat teduhan arasy Allah di pada mahsyar pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhannya yang disebut dengan zil. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi, maksudnya fi dhilli arsyihi. Baik, kembali kepada ayat ini. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu daripada bukit-bukit itu adanya aknanan, sama ada husunan, adanya perisai pula, adanya kubu tembok. Mungkin orang dahulu kalau ada musuh yang menyerang mereka menggunakan bukit sebagai hisnun, sebagai husun, sebagai kubu untuk mereka berlindung daripada serangan musuh. Ataupun pada bukit itu adanya kuhuf. Kuhuf jamak daripada kahf, iaitu gua biasa, mungkin setengah bukit yang ada lubang, kemudian masuk ke dalam tu ada ruang yang besar, adanya gua, tempat mereka merasa aman daripada minal adui, daripada ancaman musuh ataupun daripada panas matahari ataupun kesejukan. Contohnya kita melihat dalam kisah Ashabul Kahfi, kisah yang masyhur dalam Quran terdapat surah Al-Kahfi, surah gua, tentang beberapa orang pemuda. Ada pendapat mengatakan 3, ada kata 5, ada kata 7. Pendapat yang masyhur kata 7, yang melarikan diri daripada seorang pemerintah yang zalim. Akhirnya fa'wu ilal kahfi, akhirnya mereka menuju ke sebuah gua untuk mencari perlindungan. Gua ni letak di kawasan yang biasanya kawasan yang ada
bukit. Maka gua itu dijadikan akna dan sebagai tempat perlindungan. Dan Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu adanya sarabil. Sarabil di sini adalah thiyaban minal qatni, pakaian daripada kain kapas ataupun kain suf, kain bulu dan sebagainya, yang dapat memelihara kamu daripada al-har, kepanasan. Dalam ayat ini hanya disebut panas, sedangkan fungsi pakaian bukan untuk melindungi kita daripada panas saja, termasuk sejuk. Mungkin kalau tempat yang cuacanya sejuk, kita menggunakan pakaian yang kain bulu yang tebal untuk memastikan suhu badan itu tidak terlalu rendah. Kerana orang-orang Arab biasanya pakaian itu digunakan untuk mengurangkan kadar kepanasan kehidupan mereka di Sahara atau di kawasan padang pasir. Sarabila taqikumul harra, bukan saja harra, juga al-barda, panas dan sejuk. Cuma disebut al-harra kerana mengambil kira orang-orang Arab biasanya berpakaian atas tujuan untuk melindungi daripada kepanasan. Disebut panas kerana lihajatil Arab fi biladihim al-harra, kerana berhajatnya orang Arab kepada pakaian di negara mereka yang panas, maka mereka perlu untuk berlindung daripada panas. Begitu juga untuk berlindung daripada sejuk. Dan juga pakaian-pakaian yakni besi, pakaian besi, duruk, baju besi, untuk melindungi kamu semasa dalam suasana peperangan. Jadi semua ini adalah imtinaan, suatu kurniaan nikmat Allah kepada manusia daripada zilal, bayang, naungan bukit yang ada tempat perlindungan, termasuk pakaian. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, demikianlah Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Mudah-mudahan kamu tuslimun, kamu menyerah diri. Hakadha yaj'alu lakum ma tasta'inu bihi 'ala amrikum wa hawaijikum. Demikianlah dia menjadikan bagi kamu untuk kamu mendapat memperolehi bantuan bagi menguruskan urusan hidup kamu dan keperluan-keperluan kamu. Dan yang lebih penting sebagai aunan lakum, untuk membantu kamu ala ta'atihi wa ibadatihi, untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Tujuan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat ini adalah untuk membolehkan kita melangsungkan urusan ibadah dengan sempurna. Apabila Allah Ta'ala sebut nikmat ini nikmat dunia, tapi sebenarnya ada kaitan dengan maslahah agama, ada kepentingan dengan maslahah agama itu untuk menyempurnakan urusan ibadat, untuk membolehkan kita beribadat dengan sempurna. Kita melihat dalam beberapa ayat yang lain, apabila dinyatakan demikianlah Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat untuk kamu. Dalam bab contohnya tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam urusan agama ini kepayahan untuk kamu, tetapi dia mahu menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kalau orang itu tak boleh berwuduk, kalau dia sakit tak boleh guna air, maka dia boleh bertayammum. Maka penggunaan tayammum itu salah satu cara untuk itmamun nikmah, untuk disempurnakan nikmat. Jadi sebenarnya perbahasan ayat ini berhubung dengan persoalan nikmat dalam beberapa ayat yang sebelumnya, sehinggalah ayat yang kita baca. Tapi kesimpulannya adalah orang-orang kafir di Mekah ataupun orang-orang yang musyrik yang tidak beriman masih dengan sikap yang sama. Mereka engkar walaupun mereka tahu itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di antara ayat terakhir, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamaku, aku telah cukupkan untukmu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Salah satu perkara yang Allah Ta'ala nyatakan dengan jelas dalam ayat itu ialah wa atmamtu alaikum nikmati, telah aku
lengkapkan, sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Nikmat itu sudah sempurna, sama ada zahiran wa batinan, yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Semua yang kita rasai adalah nikmat daripada Allah. Kalau Allah tak nak tarik, boleh dia tarik sikit, dia tarik. Mungkin tiba-tiba telinga kita tak berapa jelas, tak boleh mendengar dengan baik, ataupun pandangan mata kita dah kabur. Itu nikmat dah ditarik. Kita sakit beberapa hari, kita makan pun tak selesa dah. Orang Kelantan kata kalau demam kan, lidah jadi lecah, makan kau tu tak sedap, ni pun tak sedap. Itu nikmat telah ditarik. Allah Ta'ala berikan nikmat dan dia boleh menarik kembali nikmat itu, sebab itu adalah hak dia. Adapun disempurnakan nikmat ini dalam ayat lain, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam ayat ini, la'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu. Dari segi siyaqul ayat, kedudukan ayat, kum, kamu di sini ditujukan kepada ahli Makkah. La'allakum, mudah-mudahan kamu wahai ahli Makkah, litadkhulu fi hadiratil Islam, kamu akan masuk dalam perlindungan Islam, yakni kamu memeluk Islam, lalu kamu tunduk kepada agama ini. Wa tu'minu billahi wahdah, dan berimanlah kamu dengan Allah yang Maha Esa. Wa tatruku asyirka wa ibadatal awthan, kamu meninggalkan perbuatan syirik dan perbuatan menyembah berhala. Nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu, dan kamu akan aman selamat daripada azab dan siksaannya. La'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu menyerah diri dalam keadaan kamu akan selamat. Tidak ada orang yang tidak mahukan keselamatan, tetapi disebabkan kejahilan, manusia memilih jalan yang menyebabkan mereka tidak selamat. Fa in tawallau, maka sekiranya mereka itu berpaling, fa in a'radu ba'da hadzal bayan, sekiranya mereka berpaling, engkar, tidak mahu terima setelah diberi keterangan ini, ataupun setelah dinyatakan nikmat-nikmat ini, falaisa 'alaika syai'un, tiada menjadi apa-apa kewajipan bagi kamu, ya Rasulullah. Sebab ayat ni Allah Ta'ala tujukan kepada Rasulnya, sekiranya mereka itu berpaling, maka kamu tidak ada tugas apa-apa ya Muhammad, sebab tugas kamu hanyalah al-bala'ul mubin, kamu sampaikan apa-apa yang jelas, yang terang daripada urusan agama ini. Innama 'alaika faqat al-balagh lirisalatika, bahawasanya kewajipan kamu ialah al-balagh, menyampaikan akan risalah yang telah diamanahkan kepada kamu. Untuk kamu jelaskan maqasid ad-din, tujuan-tujuan perintah dalam agama, dan juga asrar at-tasyri', segala rahsia dalam hukum syariat. Wa qad addaita dzalika, sesungguhnya telah engkau tunaikan perkara itu. Maka sekiranya mereka berpaling, falasta biqadirin ala ijadil iman fi nufusihim, tiadalah engkau berkuasa untuk mewujudkan keimanan dalam jiwa mereka. Dari segi pengajarannya, ayat ni walaupun secara khusus untuk Nabi, tapi dari segi ibrahnya juga untuk kita. Kaedah usul tafsir menyebut al-ibratu bi umumi al-lafzi ataupun bi umumi al-alfaz, la bi khususis sabab atau la bi khususil asbab. Ibrah, pengajaran daripada ayat berdasarkan umum lafaznya, tidak berdasarkan khusus sebab tu ayat. Walaupun ayat ini secara khususnya untuk Nabi, sekiranya mereka berpaling, tugasmu ya Muhammad hanyalah menyampaikan. Maka ini juga pesanan untuk sesiapa sahaja yang menjadi pendakwah. Tugas mereka hanyalah al-bala'ul mubin. Kalau ada orang tak mahu terima, itu bukan kewajipan dia. Mungkin orang tak faham, dia kata tak payah berdakwah lah sini, tak ada ayat lah gini. Kalau mereka nak terima agama, nak terima hak dah sebelum ni. Mereka tak nak sesuatu yang mereka tak tahu. Sebab ilmu ni sangat luas. Kadang-kadang setengah tu dia tidak mahu menerima ilmu yang baru, sebab dia anggap mengubah apa yang telah mereka fahami sebelum ini. Maka kita mengatakan tugas kita hanyalah al-balagul mubin. Soal mereka nak terima, mereka nak tolak, itu bukan tugas kita. Jadi kalau ada suara-suara sumbang mengatakan tak payah royak lah, kalau royak pun orang tak dengar juga. Soal dia dengar tak dengar, itu bukan urusan kita.
Urusan kita sebagai doa, sebagai da'i hanyalah al-balagul mubin, sampaikan. Dan itulah muhimmatur rasul, itulah tugas rasul, dan itulah tugas sesiapa sahaja yang menyambung tugas-tugas kerasulan selepas wafatnya rasul itu di kalangan ulama dan pendakwah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhan. Sekiranya kamu tidak menyampaikan, maka bukanlah kamu orang yang melaksanakan tugas itu. Tugas rasul sampaikan. Nabi Nuh alaihi salam juga menyatakan perkara yang sama, sebab dia diperintahkan untuk ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, tugas aku hanyalah nadhir, memberi peringatan yang sangat terang jelas. Tugas aku hanya sampaikan. Kamu nak terima, terimalah. Kamu tak nak terima, itu terpulang kepada kamu. Sebab kita semua tahu dalam agama la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas rasul bukan paksa manusia. Ini berbeza dengan fahaman jahiliah. Fahaman jahiliah dipaksa, kalau orang tak ikut dia, dia akan seksa. Semua fahaman jahiliah, kalau tak ikut dia, dia akan paksa, akan seksa. Sebelum wafatnya Nabi SAW muncul seperti Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku jadi Nabi. Apabila ada orang Islam yang tak mahu mengaku dia tu Nabi, Musailamah bunuh. Nampak sangat dia tu berada pada pihak yang salah, yang batil. Pernah berlaku seorang yang juga mengaku Nabi di zaman tabi'in. Dia telah membunuh seorang tokoh, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Khawlani dibunuh semata-mata dia tidak mahu akur kepada seorang lelaki yang mendakwa dia Nabi. Cuba dibunuh tapi tak mati. Bunuh dengan cara dibakar dengan api. Dan apabila sebahagian sahabat mengetahui perkara ini, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana menjadikan dari kalangan umat Muhammad ini orang yang seperti Nabi Ibrahim, walaupun disiksa, dibakar dengan api tetapi tidak hangus. Dibakar. Abu Muslim Al-Khawlani semata-mata dia engkar kepada arahan seorang lelaki yang mengaku dia menjadi Nabi. Itu fahaman jahiliah begitu. Kalau orang tak nak ikut dia, maka dia menggunakan cara kekerasan. Ataupun dalam Islam, tugasnya hanyalah al-balagh, menyampaikan. Kalau manusia tak mahu terima setelah disampaikan kepada mereka, maka mereka akan dipersoal. Mereka akan ditanya di hari kiamat, kenapa mereka engkar, kenapa mereka menolak agama Allah dan ayat-ayat Allah. Dan peringatan serta ancaman daripada Allah sangat keras dan sangat menakutkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang yang kufur, yang engkar kepada ayat kami, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka dalam api yang kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit-kulit mereka menjadi hancur, hancur, ataupun kita kata masuk belah habis dah, Allah Ta'ala akan gantikan dengan kulit yang lain supaya orang-orang yang engkar itu akan terus menerus merasai azab, siksaan di atas kekufuran mereka. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengetahui akan nikmat Allah. Ya, maksudnya mereka mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala dialah al-mun'imu alaihim bihadhihi ni'am. Allah Ta'ala dialah yang mengurniakan nikmat ini ke atas mereka. Yang mengurniakan nikmat adalah Allah. Al-mutafaddilu biha alaihim, yang telah mengurniakan, yang telah menganugerahkan mereka dengan nikmat. Mereka tahu ini adalah nikmat Allah. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat menafikan nikmat itu dengan mengatakan nikmat ini daripada hak lain. Tak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu wahai jin dan manusia, yang manakah yang kamu dustakan. Diulang ayat itu beberapa kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu masih
masih bertelingkah, masih berbalik untuk mengatakan ini nikmat daripada Allah, ini nikmat daripada yang lain. Tak. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa sahaja nikmat yang kamu perolehi, semuanya daripada Allah. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kamu segala yang di langit di bumi, dan dia telah meratakan untuk kamu nikmatnya yang zahir, yang batin, sama ada yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat. Maka semuanya adalah nikmat. Apabila kita merasai sesuatu kesenangan, keselesaan, itu sebenarnya nikmat. Dalam suasana hujan begini, kita balik rumah, kita boleh berehat, kita merasa selesa dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada rasa ketakutan, maka ini adalah nikmat. Sebelum tidur kita memuji Allah, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Di antara doa Nabi baca sebelum tidur, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, telah memberi minum kepada kami, yang telah mencukupkan keperluan untuk kami, yang telah memberi awana, memberi tempat untuk kami berlindung. Nikmat rumah, nikmat makan, nikmat minum, memberi nikmat, kecukupan nikmat. Bukan sahaja nikmat cukup pula. Kerana berapa ramai orang-orang yang tidak cukup nikmat dan tidak ada tempat untuk berlindung. Bukan sahaja la kafiyah, tak cukup, la mu'wiyah, tak ada tempat berlindung, rumah pun tak ada. Mungkin tak berlakulah di tempat kita, tapi kalau kita tengok di Kuala Lumpur, ramai orang-orang yang hidup, apa istilah sebut, orang gelandangan. Gelandangan, orang mari tak tahu kapan mana, hidup dengan rumah tak ada. Allahu Akbar. Rumah ni suatu nikmat. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dalam ayat kita baca mengelepah, Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu daripada rumah kamu itu adanya tempat untuk kamu tinggal, kamu merasa tenang dan selesa di situ. Lalu kita memuji Allah, alhamdulillah ala hadhihi nikmat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat ini. Sama ada kita sedar, kita tak sedar, kita rasa tak rasa, itu adalah nikmat. Hujan ni nikmat. Kadang-kadang mari hujan, biasa bila hujan dia akan berlaku adanya ada ar-ra'd, adanya guruh, al-barq, adanya kilat. Kilat tu sendiri menimbulkan rasa khauf, takut. Nampak lah kilat menyala api tu, kita rasa takut, takut menyambar depan kita ke, sebab kita tahu kesannya sangat sangat bahaya lah. Kerana tinggi dia punya arus elektriknya. Ada perkara tu dah disebut dalam Quran. Dah disebut dalam Quran, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Hampir-hampirlah sinar cahaya daripada kilat itu menghilangkan pandangan mata. La mari curah tu kita rasa curah tu sesuatu yang menakutkan. Allahu Akbar. Tetapi apabila kita berada dalam suasana yang selesa dan tidak ada perkara yang menakutkan, ia adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri. Nikmat kita merasa aman dan selesa. Wa aktsaruhumul kafirun, akhirnya dan kebanyakan mereka itu adalah kafirun. Kafir ni jahilun, engkar, mu'anidun, orang yang keras kepala. Kenapa disebut perkataan aktsaruhum? Aktsaruhum menunjukkan aqalluhum almu'minun as-sadiqun. Sedikit sahaja dari kalangan mereka yang beriman yang benar. Adapun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang engkar, yang kafir, yang menentang Allah Ta'ala, walaupun mereka mengakui akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sebab ayat ini tidak menyebut ya'rifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha wa kulluhum kafirun, contohnya, ataupun wa jami'uhum, semua mereka tu kafir. Bukan semua, tetapi kebanyakan. Ada juga yang beriman, ada juga yang bersyukur, tetapi bilangannya qalilun, sedikit. Dalam ramai-ramai itu hak berimannya hanya sedikit. Majoritinya, kebanyakan adalah kafirun. Disebabkan ta'annutan. Ta'annut maknanya disebabkan keras kepala, ataupun ina dan degil,
keras kepada degil, engkar, walaupun tahu tapi menentang juga. Akhirnya mereka berada dalam keadaan sebegitu dan mereka berhak untuk mendapat balasan di akhirat di atas keingkaran mereka. Kerana orang yang mendapat nikmat di akhirat adalah orang yang beriman, kerana beriman itu adalah simbol kepada syukur. Dia tak boleh pisah dua tu. Kalau orang kafir maka tidak ada bagi mereka syukur. Sebab kekafiran itu bukanlah tanda kesyukuran, tapi beriman dan akur itu adalah tanda syukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dalam surah An-Nisa, apakah perlu Allah Ta'ala untuk dia menyiksa, mengazab kamu sekiranya kamu bersyukur dan beriman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala memperlakukan kamu dengan cara kamu diazab, disiksa, padahal kamu bersyukur dan kamu beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka secara automatik dikatakan mereka tidak bersyukur. Jadi kafir di sini dua-dua, sama ada kafir dan sudut tidak menerima Islam sebagai cara hidup, tidak mentauhidkan Allah, ataupun tidak tidak mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Mereka mengambil nikmat Allah lalu digunakan nikmat itu untuk mereka melakukan perkara yang Allah Ta'ala murkai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.